Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap benda bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Apa Cerita Podcast bersama saya Anwar. Saya Izzat. It's Haikal in the house. Yep. Cek what? As always, kepada korang yang dengarkan kita orang kat Spotify, boleh check out video version di Instagram, TikTok dan YouTube. Bolehlah subscribe. Tolonglah subscribe Noah. Noah, tolong subscribe Noah. Oi, tolong subscribe. Apa? 3.77. Yes. Tolong subscribe kita orang punya YouTube. Tolong subscribe kita orang punya YouTube. Dan untuk versi-versi pendek, cari je Instagram dan TikTok. Untuk versi-versi yang kelakor-kelakor, boleh potong-potong kat situ. Boleh tengok-tengok. Check out je username dia apaciter.podcast. Dan kalau korang dekat YouTube, nak dengarkan versi audio untuk appreciate the audio quality, boleh check out kita orang dekat Spotify. Cari je Apa Cerita, CITER question mark Apa Cerita on Spotify. Yup. Yes, thank you. Naik tak ada? Oh, aku lupa. Naik balik. Dan kepada anda semua yang sedang mendengar podcast ini, kalau ingin mempromosikan perniagaan anda ataupun produk anda dalam podcast kami, boleh DM ataupun email kami di idea@besar@gmail.com. Yep, idea@besar@gmail.com. Dan kepada sesiapa yang ingin menjadi guest dalam kami punya podcast ini, boleh isi di Google Form di social media kami di bio. Yep. Yeah. Let's get on to the show. Wih. Sekejap, aku tengah masuk lagu. Oh, dia terus aku. Kita masih bersama dengan suara bass. Kita kembali bersama Muzuza. Assalamualaikum Muzuza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab adalah... tadi kita sebenarnya tak ada planning untuk buat second episode kan. Kita ingat nak pulut ni first episode. Lepas tu tiba-tiba Zul cakap, "Uish, boleh juga ada nak sembang pasal Ruqyah." Kita terus okay, set. Sebab bila berkenaan dengan Ruqyah ni, saya rasa sangat-sangat menarik untuk diceritakan lah. Sebab katanya kita bukan nak bercerita pasal pengalaman. Pengalaman tu ya, tetapi Muzuza ingin merungkaikan perkara yang berkenaan dengan Ruqyah ni dengan lebih besar lah. Maksudnya nak melawan dengan orang-orang yang apa? Scam. Melawan orang-orang yang scam. Kita tahu kadang-kadang orang yang berubat ni macam dia macam menggunakan topik ni menyeramkan ke tak? Agak menyeramkan. Tapi tak apa. Intro je Ram. Sebab kadang-kadang kita tengok orang yang merawat orang ni, macam Ruqyah ni macam pelik-pelik. Berbagai-bagai cara. Ada macam jampi-jampi serapah apa. So sampai ada orang yang macam, bukan kita tak nak percaya kepada benda-benda macam ni, kita percaya tentang perkara-perkara alam ghaib dan sebagainya. Cuma yelah, bila ada pengamal perubatan, sikit-sikit jin, sikit-sikit syaitan, sampai orang tu yang buat salah, jin juga yang kena. Betul. So macam mana kita nak membanding bezakan berdasarkan pengetahuan, knowledge, pengalaman yang ada pada Zul? Macam mana kita nak buat tu? Dan ada satu juga yang video, tak tahulah sama ada benda tu ada betul-betul berkesan tolak angin. Tolak angin tu satu. Yang pakai tu fire. Itu mana? Video Ada. Banyak lah. Saya nak lawan dengan syaitan ni. Dia pergi duduk kawan tu fire. Apa inaka? Itu tak bukan. Inaka tu dia boleh juga. Tapi cuma yang tu dia sampai muntah-muntah lah, kawan tu kena tembak dengan fire tu. And then lagi satu boleh cakap lagi trend di TikTok sekarang ni, ramai gila orang yang cuba untuk merawat dekat ni. Kadang yang tak tahan tu, dia tengok merawat video melalui live. Okay. Dekat luar, dekat kamera tu, kawan tu kat muntah dekat depan kamera. Saya tak tahulah sama ada sebab saya kosong. So that's why kita ada seorang yang betul. Inilah yang boleh kita guna. Tapi dia boleh bercakap, disclaimer lah, dia boleh bercakap dalam kapasiti sebagai graduan yang mengaji Al-Quran. Betul. Bukan graduan yang mengubat. So kapasiti dia lah. Of course lah, sebab tak ada graduan yang mengubat. Mana ada ijazah? DQ sekarang ada ilmu Ada? syifa. Yes. DQ ada. Untuk ni perubatan so dia ada perubatan Islam sekarang. Okay. So kapasiti dia ialah sama yang belajar Al-Quran, study of Al-Quran.
The floor is yours. Okay. Ya, soalan dia apa tadi? Panjang. Macam ni kita nak tahu sesuatu rawatan tu berasaskan Quran dan tidak menyimpang daripada ilmu yang sebenarnya. Okay, yang pertamanya kena jelas dulu. Sebab sekarang ni kita bukan cerita pasal jin. Jin memang ada. Jin memang ada dan mereka memang hidup. Memang ada dengan kita. Iaitu memang Tuhan jadikan kita ni bersama-sama dengan kita ada bangsa jin juga. Itu jelas. Ini bukan maknanya kita nak menolak, maknanya ada unsur jin, ada unsur alam gaib. Mana mungkin orang beriman tak boleh dia tak beriman dengan benda gaib. Itu jelas. Dalam Quran pun sebut, dalam surah Al-Baqarah pada muka surah awal pun sebut yu'minuna bil ghaibi. Perkara gaib kita kena beriman, kena ada, mana memang benda tu wujud. So sekarang ni kita nak cerita, adakah perubatan pula ada dua jenis. Kita ada orang berubat, kadang-kadang berubat tu jadi, tapi adakah dia syar'i? Adakah okay. Maksudnya adakah dia dibenarkan syarak? Sebab contoh, kita berubat dengan something, ataupun dalam perubatan sains pun kan, kita buat-buat tiba-tiba jadi, tapi adakah betul dengan metodologi sains? Itu yang kita nak ceritalah. Okay, yang pertamanya kalau kita tengok dekat dalam website ataupun lupa dah, ada satu dokumen, kita boleh datang ke dokumen tu daripada JAKIM. Dia dah senaraikan banyak benda yang melibatkan perubatan yang tidak syar'i. Banyak benda. Antara yang paling mudah sekali guna najis seperti darah. So kalau ada dukun ataupun pawang, bomoh dan sebagainya yang dia minta bagi darah ayam contoh. Tu biasa tu. Contoh kan, bawa darah ayam, bawa bangkai ayam yang mana dah mati daripada ni sikit-sikit. Syarat dia banyak lah. Syarat dia boleh reka kambing lah hitam. Kambing hitam, darah kambing hitam yang mana dah pun ada anak sekian-sekian. Biasanya penggunaan darah ataupun najis lah dari segi sudut perubatan Islam memang tidak ada diajar. Tidak ada. Sebabnya najis bukan untuk kita membuang sesuatu gangguan, bukan. Okay. Patutnya guna benda yang bersih lah, bukan benda-benda yang najis. Kalau suruh guna terlalu lama kan, guna benda-benda yang disgusting lah, kita kata jijik lah, maka itu antara petanda ada bau-bau bahawa itu adalah bukan perubatan yang syarak, perubatan yang dibenarkan agama lah. Itu antara yang paling common, iaitu guna najis. Apa ni, letak kambing, lepas tu tengah-tengah hutan. Itu macam pelik. Letak kepala kambing kan, kepala kambing kan, lepas tu ada darah kan, semangkuk. Itu antara petanda awal. Janganlah. Kalau kita bukan yang terlibat, keluarga kita ke, jangan. Kalau ada tahu ke, tolong nasihat betul-betul. Itu bukan perubatan yang dibenarkan oleh syarak lah. Aku pernah dengar kan, aku pernah dengar macam ni. Kalau engkau menuruti kehendak pawang lah, kita kata pawang, bomoh, mengatakan kena sediakan sekian-sekian barang-barang macam kepala anjing pula dah, kepala kambing ni kan, kiranya engkau sendiri dah menangkan pihak jin tu, sebab kau menuruti apa yang dia nak. Faham. Sebab yelah, kau macam kau turut dekat aku nak benda ni, kau bagi menangkan dia. Sekarang ni kau nak lawan dengan dia dan halau dia. Tapi kau dah mematuhi dia lah, rather dan apatah lagi kau sediakan benda-benda najis kan. Aku dengar macam tu juga argument dia. Ada banyak kalau kita tengok dalam beberapa buku perbomohan lah. Dia punya engineering of perbomohan ni. Ada juga yang macam contoh ambil janin. Ada, memang ada. Lepas tu letak di atas dapur, duduk atas dapur. Lepas tu tunggu kat dapur tu, daripada almari almari tu keluar makhluk halus semua. Itu memang bukan daripada agama. Ada agama ajar macam tu. Jalan mengundur masuk rumah sebab takut nanti kalau tak jadi. Jampi tu tak jadi kalau tak buat macam tu. Scam lah. Itu tidak ada. Scam lah. Dia sama ada dua, sama ada scam ataupun benda tu jadi tapi dia tidak dibenarkan syarak, ataupun kita kata benda tu haram lah. Macam tu. Ada orang yang mana benda tu tak betul kan, tapi jadi kan, jadi maksudnya jadi tapi tak semestinya dibenarkan agama. Kalau jadi tu maksudnya kalau jadi contoh sihat lah, maksudnya disembuh lah, tapi tidak mengikut syirik agama. Syirik lah. So jatuh syirik lah. Macam tadi lah, kau ikutkan dia kepala faham. Syirik lah tu. Sebab ada orang argue kan, dia kata kenapa kalau scam, kenapa jadi? Cerita dia sekarang ni, benda tu boleh tak Tuhan buat? Boleh. Tapi masalahnya ikut agama ke tak? Apa hukum dia? Sebab tu dia jadi atau tak lain. Hukum boleh ataupun tak tu lain.
Betul. Dia tak semestinya jadi saya pergi kat dia semua sihat. Betul berjadi, tapi adakah dibenarkan agama? Itu cerita dia. Macam contoh tadi kan, kita bawa sikit lah. Contoh macam live tadi kan, tu jadi tu dia buat tu sampai muntah-muntah paku semua kan. Okey jadi, tapi adakah dibenarkan agama? Tu perspektif yang kita kena tengok. Sebab ramai hari ni umur dia buat betul-betul jadi, tapi betul ke? Adakah dibenarkan agama? Itu cerita dia. Sebab kalau kira jadi, memang banyak benda yang jadi. Itu benda yang kita nak kena tengok lah, sudut tu. Kadang-kadang kita tengok macam ada orang macam ustaz, dia tengok gambar, dia boleh scan. Berkenaan dengan scan tu, saya secara peribadi saya kurang setuju sikit. Saya kurang setuju sebab yang pertama, macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Katakanlah ada ke ilmu yang mana orang tu boleh baca orang? Boleh baca dengan firasat? Mungkin ada. Sebab ini pun ada dalam kalangan para ulama, sahabat-sahabat Nabi pun ada yang mana firasat dia tajam. Tapi tak semestinya 100% tepat. Ini dia boleh buat sampai 100% tepat. Bermakna scan siap dengan lukisan gambar benda tu lagi kan. Ini bermakna mungkin ada benda lain yang tolong dia. Sebab contoh kita bagi contoh. Ada benda-benda yang dibuat ataupun ditilik ataupun kita kata diperhatikan oleh seseorang ulama. Dia rasa macam orang ni tak kenalah orang ni, firasat dia, tapi tak jadi macam tu pun. So maknanya firasat memang ada dalam Islam, tapi dia adalah sekadar daripada ilmu dan pengalaman dia rasa macam ni, tapi tak kena 100% pun. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Ini sampai boleh tepat. Ini persoalan. Maksudnya kita. firasat tidak boleh dijadikan sebagai panduan utama. Firasat bukan hujah utama untuk kata bahawa dia tahu ni. Memanglah kalau tahu, contoh kita buat kisah ni, saya tak tuduh siapa-siapa lah. Katakanlah orang tu ada jin yang mana tolong dia buat kerja selama ni. Dia dah survey dah rumah kawan tu dulu dah. Seminggu lepas tu, seminggu sebelum dah survey dah rumah orang tu, ada pokok ni, ada kucing mati, lepas tu ada pasu kat sini. Lepas tu dia datang kat bomoh, bagi tahu exact benda yang sama. Boleh jadi tak macam tu? Boleh jadi. So sebab tu kita kata firasat tu ada dalam Islam, tapi bukan sebagai hujah utama. Kalaulah kita jumpa orang yang mana boleh cakap 100% tepat pasal kita, belum tentu dia betul-betul. Belum tentu. Macam mana pula? Sebab kadang-kadang ada, macam contoh cerita sikit lah backstory pasal studio ni kan. Sebelum kita orang waktu masuk studio ni, Kau jangan. tak, sabarlah. Kau ni penakut sangat. Adalah Aircon yang kan dulu aircon tu ada banyak problem, repair, lepas tu problem lagi. Lepas tu kena scam, dia jadi panas lah apa semua. Sampai ada kawan kita orang, seorang ni dia cakap, tuan-tuan ada benda ni. Kita orang saja melawak dekat dia. Aku rasa ada benda ni, sampai aircon kita problem banyak kali. Lepas tu dia macam percaya. Dia minta, tu pun ambil gambar studio korang, dia bagi kat ustaz. Lepas tu dia ambil gambar, kita ambil gambar, dia bagi kat ustaz. Lepas tu cakap, memang ada benda. Dia suruh macam panggil ustaz lah, apa baca-baca lah. So kita macam, takkanlah benda tu kacau sampai aircon jadi perlahan. Macam bagus betul tu ustaz aircon tu. So ustaz tu suruh minta buat apa? Tak gambar. Tu Dia bayar ustaz tu? Tak bayar lah. Tak tahulah dia bayar ke tak. Tapi yang menjadi macam persoalan ni, macam mana dia boleh tengok gambar dan tahu? Yang pertamanya untuk tips, kalau studio ni panas, tolong suruh Hanif datang selalu. Sebab dia barang sejuk kan. Dia barang sejuk. Lepas tu berkenaan dengan orang yang nampak boleh nampak makhluk halus ni kan. Memang ada, benda tu memang ada. Dan Hijab terbuka memang ada pun orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan macam tu. Ataupun boleh kita kata juga sebagai kekurangan. Depends kepada orang tu macam mana. Ada orang dia takut kan, dia kata ni kekurangan ni, bukan kelebihan. Dia tutup balik. Dia tutup balik. Ada orang yang tak apa, fine, tak ada masalah, dia dah biasa, tak apa. Jadi orang yang boleh nampak ni, kita kata memang ada. Memang ada. Cuma untuk kita tuding semua perkara adalah disebabkan makhluk gaib ni, saya kurang setuju sikit. Perniagaan tak laku, ni ada jin ni. Padahal dia buka kedai pun pukul 3 petang. Kawan buka kedai pukul 7 pagi, memanglah untung lebih. Betul. Kadang-kadang sebab tu. Jadi kadang-kadang kita kata stigma masyarakat kita, apabila benda kekurangan tu berlaku, semua dituduh fitnah kepada jin. Kesian kadang-kadang jin tu. Sampai ke seluar pun jin punya. Jadi susah kalau kita nak sebut. So kesimpulan yang kita nak sebut tadi, benda tu boleh berlaku, memang boleh jadi, maknanya dia nampak ada. Tapi
tak boleh kita kata tepat 100%. Tak semestinya. Tak semestinya. Okey, apa pandangan Zul pula kan? Kalau ada seorang bomoh ni, dia nak mengubah orang, tapi dia menggunakan juga ayat Quran, tapi dia selang-selikan juga dengan benda-benda yang mantra dia. Jampi serapah ke. serapah pelik-pelik. mantra dia. Memang tu ada kan? Okey, baik. Berkenaan dengan jampi pula kan, kita masuk jampi, macam mana kita nak guna ataupun apa kita punya guideline disiplin kita untuk kata bahawa ayat Quran ni boleh digunakan untuk perubatan. Okay, yang pertama ruqyah kan. So yang pertama Quran tu sendiri memang syifa lah, kita kata penawar. Okay, so maknanya dibenarkan untuk guna ayat Al-Quran untuk berubat. Kita ada masalah. Okay, cerita ni adalah macam mana kita nak guna. Okay, yang pertama sekali, ayat Quran jangan diterbalikkan. Ada orang yang memang baca ayat Quran terbalikkan. Memang ada. Maksud terbalikkan, baca ayat dari satu ayat tu kalimah tu terbalik ke macam mana? Dia terbalikkan huruf, terbalikkan kalimah, memang ada. Dia akan jadi perkataan yang kita tak tahu apa dan kita tak tahu disebut apa. Tak tahu. Macam ada. Memang ada Allahu lah. la ilaha illahu tu Dia bab terbalikkan. Memang ada. Dan yang kedua adalah jampi serapah yang bahasa apa-apa, tak tahulah, maybe bahasa Sanskrit ke bahasa Hebrew ke, tak tahulah. Tapi dia claim ini adalah terjemahan Quran yang telah diterbalikkan. Pun ada jugalah. Pun ada juga macam tu. Ini semua adalah tidak dibenarkan syarak. Tak boleh. Air rebusan ayat, certain ayat dia rebus betul letak botol. Ni air rebusan kan. Air bacaan berbeza. Air bacaan berbeza dengan air yang macam tu, air rebusan. Apa tu orang duk percaya air dalam ni ada air rebusan. Macam mana mekanisme dia dibuat tu? Saya tak tahu, tapi dah tahu produk ada air rebusan. So air rebusan tu tak rebusan kertas dan ya. So macam mana? Rebusan kertas saya tak pernah dengar pula ada diamalkan oleh para ulama apa, tapi air tiupan tu adalah. Air bacaan tu adalah. Air tiupan tu okey. Cuma air tiupan tak ada masalah, okey saja. Dan tapi air rebusan wallahualam saya tak pernah dengar pula ada orang yang maknanya orang-orang yang kita percayalah dalam bidang syariah dibuat macam tu, wallahualam. Ni dia style macam ni, dia tulis satu ayat, betul letak ada kertas, betul letak ada air. Betul. Sejujurnya saya pernah kena macam tu dulu. Sejujurnya. So ayat Quran kena baca ke air tu, bukannya tulis letak. Sepatutnya kena baca lah sepatutnya. Untuk dapatkan khasiat dia adalah kena baca. Kita nak dapatkan kelebihan penawar Quran tu, kita kena baca, kena tengok makna dia, itu baru dapat. Macam tu. Faham. Kira macam kalau dalam Al-Quran kan, pun ada juga penceritaan pasal sihir, pasal benda perubatan Islam tu kan. Nak tahulah apa sinonimnya pokok sebambu dalam perubatan ni sebenarnya. Ada ke? Apa kata dengan Quran? Betul. Dalam maksudnya penggunaan semua penggunaan pokok tu. Apa sinonim dia? Ada kan dalam Quran cakap kan? Tak ada. Saya rasa tak pasti ayat mana. Cumanya kalau berkaitan dengan pokok tu saya tak pernah dengar lagi. Daun apa tu? Sebambu, tapi dia sebambu. Soalan dia macam ni. Ada tak dalam ayat Quran dia bagi tahu guna certain bahan? Pokok ke? Itu betul. Tapi aku ada aku terlalu Melayu sangat lah. Dia tak daripada ustaz. Ustaz ni yang bercerita pasal dia dissect benda-benda yang dalam penciptaan lagu Piramli. Lagu Piramli dia ada lagu Aci tutup pintu kan, buka pintu kan. Nana balik bawa pokok sebambu kan. Ustaz tu cakap pokok sebambu tu dalam dia memang ada. Betul tak? Tak bukan. Aku dah tahu ustaz mana. Aku macam ya Allah, aku macam mana? Ya Allah, dia badan dia comel pakai kacamata. Okey. Tak tahu lah tapi kalau nanti aku cari. Kalau tak aku satu ustaz je macam ni. Apa? Bukan ustaz tu, tapi dia memang cakap benda tu. Ada tak? Betul tak sinonim tu? Okey, berkenaan dengan penggunaan bahan-bahan kan. Contoh kan dalam Quran ada. Saya tak pasti dalam Quran ada ke tak, tapi setakat saya tahu tak ada. Okey, yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan penggunaan barang-barang ni, dia biasanya amalan para ulama berdasarkan pengalaman. Okey. Bererti kalau dia buat jadi, itu tidak menjadi masalah lah. Okey, tapi kita tak boleh nak lazimi semua orang awak kena berubat dengan cara ni. Maksudnya kalau orang tu tak ikut pun tidak menjadi kesalahan lah. Tak ada masalah pun. Tadi, so maksudnya dalam Quran tak ada spesifik ayat kata cari. Tak tahu, saya tak tahu. Saya tak tahu.
kata dalam Quran untuk menyembuhkan cari certain ni. Cuma di dalam Quran kebiasaannya dia bagi tahu khasiat buah tin, buah zaitun. Setakat saya tahu untuk maknanya kita nak kata bahawa gangguan makhluk halus kena cari ni. Saya rasa tak ada lagi. Tak ada dalam Quran. Wallahualam kalau saya tersilap boleh ni lah, boleh betulkan, tapi setakat saya tahu tak ada. Sebab biasanya ayat-ayat dalam Quran yang cerita pasal halau jin hantu semua ni, dia cerita pasal tauhid je. Okey. Biasa macam tu. Keimanan dulu. Contoh ayat kursi kan. Ini pun satu benda juga kita boleh boleh ni kan, boleh bagi tahu, iaitu kalau ada perawat yang kata bahawa jangan baca ayat kursi ataupun ayat Quran, takut nanti jin makin marah, dia akan lagi kacau kita. Itu adalah tanda besar orang tu scam. Macam mana? Contoh pernah tak saya jumpa benda ni, saya kurang aktif TikTok, tapi orang hantar video tu kat saya. Dia kata cuba tengok video ni. Kita tengoklah ni, kita buka. Dia kata ustaz tu kata, orang tu panggil ustaz lah, dia kata kalau lalu kawasan tu jangan baca ayat kursi ataupun jangan baca ayat Quran lah. Ataupun dalam bilik kalau ada gangguan apa-apa, jangan baca ayat Quran dalam tu, takut nanti jin tu akan lebih marah, lepas tu dia akan lagi kacau teruk lagi. So ketahuilah bahawa itu adalah tak betul lah. Itu tak betul. Itu scam lah. Macam mana kau menghalang orang untuk lebih bertauhid? Satu, lepas tu satu jin sendiri yang bagi tahu trik tu, tips and trick tu, dia sendiri yang bagi tahu kat Nabi. Ada dalam Quran ke atau hadis? Ada dalam hadis. Sahabat Nabi Abu Hurairah, dia jumpa dengan seorang lelaki tu rupanya adalah jin. Dia ajar kat Abu Hurairah, kau nak tahu tak cara supaya kau tak diganggu dalam tidur ataupun malam hari sampai ke pagi esok? Jangan baca ayat kursi. Iaitu dia kata baca ayat kursi. Itu saja. Jin tu cakap macam tu. Jin tu beritahu kalau tak nak aku kacau kau, baca baca ayat kursi. So dia tanya Nabi, betul ke ni jin kan? Betul ke ni dia cerita ni? Nabi kata jin memang sifat dia menipu, tapi kali ni dia cakap benda betul. Ada dalam hadis pun, ada dalam hadis sahih pun. Boleh tak kongsikan beberapa hadis yang Muzazzah tahu tentang perubatan tentang jin dan sebagainya, sihir. Yang pertama tadi ayat kursi, dia adalah ayat yang paling ampuh sekali. Jadi janganlah kita dengar orang cakap jangan baca ayat ni, itu adalah tak betul lah. Yang keduanya, kalau nak halau mana-mana jin yang tak betul lah, jin Islam tu lain cerita. Jin yang menghapuskan yang tak baik ni dalam rumah kita, tak lain tak bukan kena baca ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu jelas pelindung kita. Katakanlah kita ni tak larat nak baca, ataupun kita ni mungkin tak sebanyak waktu tu nak baca di rumah. Kita baca surah pendek je dengan niat untuk Tuhan jaga kita, boleh. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah pun. Pasang Spotify. Pasang Spotify. Spotify. Kita tak baca. Kita tak baca. Benda tu buka audio. Kalau kita kata nak menghalau, saya rasa setuju, tak ada masalah, sebab rumah yang dibacakan ayat Quran. Cuma apa yang kita buat ketika itu yang menjadi perbincangan berbeza. Contoh kita pasang Spotify MP3 Quran ni, main game, kita buat benda lain, tak peduli kat ayat Quran tu, sebab semata-mata nak halau jin. Itu bagi saya tak setuju lah, sebab patutnya kita dengar ayat tu, fokus kat ayat tu, menjaga adab lah. Menjaga adab. Itu cerita adab lah. Cuma kalau nak bagi tahu bahawa okey tak kita pasang MP3 Quran dalam rumah, tak ada masalah, boleh saja. Adakah dia memang membantu? Wallahu alam. Maknanya dari segi sudut keberkesanan wallahu alam. Tapi adakah baik dapat pahala? Dapat pahala. Mendengar ayat Quran. And kalau rumah tu bergema dengan ayat Quran, bukan ke jin akan lari? Of course lah. Dan dia lebih kepada persoalan keimanan. Kalau kau baca, kau lebih beriman daripada kau mendengar. Ya, betul. Jangan kau bila kau baca, kau menghayati setiap baik-baik tu. Satu lagi berkenaan dengan Quran ni, ada orang cakap kalau kita baca saja tak faham, dia tak akan menghalau. Itu pun kena kerudi dalam tu, perinci kan. So kalau kita baca tak faham, orang kata tak alut lah. Itu orang kata. Orang kata tak alut. Tapi sebenarnya sebab apa Nabi suruh baca? Tak tahu. Sebab apa? Sebab pada bacaan tu sendiri ada kebaikan. Jadi kalau kita nak tunggu faham semua dulu, tafsir dulu baru kita nak beramal, apa guna Nabi suruh baca? Apa yang membezakan bacaan seorang macam ustaz dengan orang biasa baca?
yang menjadi seorang ustaz baca jadi. Betul tak? Siap bagi ustaz datang saya baca. Adakah itu nasi sebenarnya? Yes. Itu aku tak sih nasi. Itu pada pandangan saya lah pada pandangan saya yang pertamanya amal soleh ustaz tu sendiri. Okay. Itu yang pertama. Saya Sebab kadang-kadang ustaz tu kita percaya, masyarakat percaya bahawa ustaz ni adalah orang yang tidak tinggal qiyamul lail kan, dia banyak amal soleh, itu boleh jadi faktor. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bacaan ustaz tu iaitu kena dengan tajwidnya. Kena dengan tajwid, maksudnya lebih baik lagi. Bacaannya lebih sempurna lagi. Tanpa kita nafikan kalau tak betul tajwid boleh beramal. Untuk nak melindung diri boleh. Tak ada masalah. Tak adalah kita kata awak tajwid tak betul tu sebab tu tak jadi. Tak sepenuhnya macam tu. Tak boleh kita kata terus awak tak jadi tu sebab tajwid tak betul. Walaupun ada arahan untuk belajar tajwid dengan betul, tapi itu tidak menafikan dia beriman nak percaya ayat Quran tu. Okey. Itu kena perincikan juga tu. Ataupun boleh jadi juga sebab kepercayaan, kebergantungan kita terhadap ayat Quran tu. Kita baca macam tapi kita takut. Kalau ustaz baca dia yakin dengan ayat tersebut Tuhan membantu. Betul. Sebab apa yang penting dia adalah melibatkan akidah sebenarnya. Saya pernah lontarkan satu soalan ni dekat Twitter lah. Orang tanya kan, orang tanya, kita jawab sekadar apa yang kita tahu. Orang tanya kenapa agama lain dia takut dengan kitab agama lain, hantu dia tu. So agama lain kalau dengan Quran tak ada ke soalan? Contoh kita tengok cerita Conjuring. Dia ada exorcism dia kan. Dia punya father pope dia datang bawa air baca Bible dia kan. Lepas tu tiba-tiba terbakar. Datang hantu Cina pula, tak boleh gerak sebab. So sebenarnya betul ke ni? Adakah kalau macam tu maknanya dia takut juga dengan agama lain? So apa sebenarnya? Ini sebenarnya kita kena tengok kepada sudut yang luas. Para ulama kata bahawa jin ni makhluk yang suka menipu. Okey. Jadi dia buat macam tu bukan kerana benda tu betul, tapi kerana nak bagi tahu manusia bahawa kitab ni amalan kau ni aku takut juga kitab ni bukan Quran je. Padahal yang dia takut sebenarnya Quran. Dia nak sebab kan aku takut dekat kitab kau ni, kau beramal dengan kitab kau ni. Macam tu boleh jadi macam tu. Imanan akidah. Sebab tu kita tengok apa-apa sahaja jenis makhluk halus dia takluk dengan Quran. Maksudnya adalah kalau kita baca Quran dia akan di dinding. Macam tu. Oleh datanglah daripada Romania ke, daripada Ireland ke, insya-Allah tak ada apa-apa. Kalau kita baca Quran. Selain daripada ayat Quran, kau boleh verify ke tak kan? Aku kan ceritakan satu cerita. Dikatakan satu kisah ni ada satu cerita pendek dah kan. Ada satu simpanan makanan. Lepas tu dikatakan ada simpanan makanan ni selalu dicuri. Boleh dikurang macam tu lah, kalau boleh betulkan nanti cerita ni. Dia curi. Lepas tu satu malam ada sahabat ni kata kalau kau tak nak curi, kau berselawat ke atas Nabi. Nanti pencuri tu takut nak curi. It turns out pencuri tu adalah jin. So soalan aku ialah satu, verify cerita ni. Dua ialah adakah selain daripada ayat Al-Quran, berselawat atas Nabi itu menyebabkan jin takut juga? Okey, soalan tu bagus sebenarnya. Ada satu kitab kan yang dikarang oleh para ulama. Ada banyak sebenarnya kitab, tapi antara kitab ni iaitu nama kitab tu Al-Qaulul Badi', fi salati 'ala al-habib Syafi'. Imam Sakhawi yang karang benda tu. Dia buat ataupun dia sebut tentang kebaikan selawat Nabi banyak. So ini salah satu yang kita kata yang paling masyhur lah. Ada banyak lagi kitab lain tentang kelebihan berselawat. Ya, memang betul ada kelebihan berselawat, antaranya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada diri pun ada juga. Jadi selain daripada ayat Quran, zikir-zikir yang Nabi ajar ataupun yang selawat Nabi pun membantu juga sebenarnya. So contoh kan, kita tak tahu ayat Quran lain, tak tahu. Kita tahu Fatihah, itu lepas tu 3 kul. Lepas tu zikir-zikir Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tak apa, boleh. Mana-mana je. Mana-mana boleh terangkan kenapa mungkin jin takut dan dengan selawat Nabi? Mungkin ada cerita ataupun ada apa ni, justification dia kenapa, backstory dia. Backstory dia ada ke tak? Kata jin takut dengan Nabi ke? Salah satu benda kita faham, dia jin ni takut kepada orang bertauhid. Jin yang jahat lah, dia takut kepada orang yang bertauhid. Satu. Kemudian dia takut bila anak Adam ni buat benda soleh.
Oh. Okey. Jadi kalau kita buat benda soleh, kita yakin itu daripada agama kita, secara sahih tak ada masalah, boleh amalkan dan itu boleh membantu kita. Maksudnya sejauh mana selagi mana sesuatu amalan tu yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. So segala amalan itu boleh menjauhkan kita dengan jin. Ya, insya-Allah macam tu. Oh, faham. InsyaAllah. So sebab tu saya kurang setuju sebenarnya ada orang orang yang buat filem pasal kena kacau ketika solat kan. Banyak filem kan. Ada kat belakang. Makmum. Kita kata ada, memang benda tu ada. Tapi tak wajar kita war-warkan kepada masyarakat kalau solat nanti kan ada macam tu. Tak wajar sebab benda tu pun berlaku rare species dan rare case saja. Dia ada beza antara kena kacau dengan turut join sebagai makmum. So turut join sebagai makmum boleh jadi jin tu jin Islam. Yelah. Jadi orang duk momok kan nanti jin boleh sampai kacau kau tu semayang. Sampai ada tahap sampai ke satu musim tu. Orang perempuan takut nak pakai telekung solat seorang-seorang sebab takut ada kat belakang. Sebab Betul. Padahal betul. Padahal solat tu adalah dinding kita nak dekat dengan Tuhan, itulah yang buatkan jin jauh. Masa solat tu duk terfikir masalahnya. Mesti ada orang belakang tu bapak. Padahal yang kita solat, yang dalam bacaan solat, doa iftitah, bacaan Fatihah tu semua tu nak bagi jin yang kita punya benda-benda tak baik jauh daripada kita. Semua benda. Bacaan solat tu Rabbighfirli tu semua nak suruh minta Tuhan tolong lindung kita. Ketinggian. Wa'afini wa'afu anni kan, nak suruh Tuhan jauhkan benda-benda anasir buruk. Yelah. Bagus. Sebab media pun sekarang ni dia suka nak memainkan benda tu. Betul dengan satu kes tu yang satu pernah tengok kot, yang dia solat seorang-seorang tu. Allah dia dah habis baca Al-Fatihah tu, yang amin tu. Maksud amin tu ramai. Amin. Oh yang bapak. Memang kita kata takut gila tu. Kita kata memang ada jin yang mana dia nak jadi makmum kepada orang. Memang ada. Dan saya pun pelik juga kenapa cerita tu portray sedang macam jin tu jahat. Kenapa tak macam tengah terang lampu? Satu lagi, kenapa dia portray jin yang ikut orang solat tu sebagai jin yang macam nak mengacau orang. Muka jahat. Kenapa dia tak muka orang tu bersih? Sebab boleh jadi jin tu jin Islam, boleh jadi. Dan dia meraihkan kita sebagai boleh imam. Jadi. Boleh jadi. Ya, tapi mungkin benda tu agak ni lah scary lah kot. Maksudnya Tak, itulah dia kata tadi. Kenapa tak waktu dia buat dia Dia sepatutnya nak jual cerita tu lah. message tu kena portray lah kan. Maksudnya perspektif terhadap situasi macam tu. Kalau kita tengah solat, dengar tiba-tiba ada macam orang tepuk ke tapi tak ada orang belakang, kita jangan takut. Tapi kita menganggap itu adalah jin yang tengah nak join solat. Instead of kita rasa takut, kita ubah perspektif pandang kita. Walaupun memang ada pun disebut oleh para ulama, memang ada jin yang kacau kita. Tapi betul ke kacau macam jadi makmum tu? Betul. Kita tak tahu. Macam mana kita nampak perspektif padahal jin yang jadi makmum tu jin Islam. Sama-sama beriman. Macam mana kita? Itu yang benda-benda yang macam kita kena betulkan sikit lah perspektif masyarakat tu lah rasanya. Sampai ke tahap nak pergi masjid takut. Tengah-tengah malam kan. Takut. Sampai ke tahap bulan puasa pun jadi takut. Memang ada pun macam tu. Sebab dia duduk tanam dalam kepala dia naratif tu. So sejauh mana kenyataan tentang sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia? Untuk kenyataan tu kena perlukan kepada dalil yang sahih lah. Satu, sebab jin ni, iman jin dengan iman manusia bertambah dan berkurang. So macam mana kita nak ukur macam tu, wallahualam. Saya pun tak tahu nak kata. Maksudnya kenyataan tu scam lah, tipu lah. Tidak betul lah. Saya mungkin ada dalil yang saya tak tahu. Mungkin kalau ada boleh kedepankan dan kita nilai. Sebab back pada episod sebelum ni. Tengok episod sebelum ni. Al-Quran diturunkan kepada manusia. Kita diportraykan tengok movie yang ustaz tu nak berubat, dia baca Al-Quran. Jin tu boleh sahut sekali baca Al-Quran. Betul lah. So jin Islam, kita kata ada istilah jin Islam. Diorang baca Quran juga ke? Macam ni. Sedangkan dan balik pada point tadi, Al-Quran diturunkan kepada manusia ataupun Al-Quran diturunkan kepada manusia dan jin kan, sebab ada Al-Quran. Saya tak tahu. Dalam surah Az-Zariyat ada ayat Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan tak cipta manusia dan jin melainkan untuk beribadat. So means Quran ni juga jadi panduan untuk jin. Faham. Ada satu lagi dalil yang jelas sebenarnya depan mata, ayat yang selalu kita baca. Surah Ar-Rahman 31 kali diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuba tengok dekat perkataan rabbikuma tu. Kalau Kuma semua, kamu semua.
kamu berdua. Dua bangsa. So siapa dua tu? Manusia dan jin. And in fact ayat tu menarik sebab dalam surah Ar-Rahman itu Nabi banyak kali ulang ayat tu kan. Dekat sahabat Nabi ada jin yang menyahut. Ada hadis sahih yang mana bila mana Nabi baca ayat fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, yang terjemahan dia nikmat Tuhan yang mana satukah yang kamu nak dustakan wahai manusia dan jin lah. Nabi bagi tahu bahawa jin, sekumpulan jin yang beriman, dia bagi tahu kat Nabi tak ada satu pun nikmat Tuhan yang kami nak dustakan. Dia reply balik kat Nabi. Dia reply kat Nabi. Dia kata kami beriman dengan semua yang Allah Ta'ala bagi tahu dan kami tak dustakan satu pun nikmat yang Allah bagi banyak kepada kami. So maknanya jin respon kepada Al-Quran yang Nabi sampaikan. Faham sekarang. Memang Al-Quran tu bukan manusia saja, jin pun ada. Sebab tu tak heran lah kalau berubat dalam scene kata dia menyahut balik ayat Quran. Ada betul. Even ada yang style kata diceritakan lah, ada yang cerita-cerita law kan. Dia kata siap jin tu betulkan tajwid orang tu tengah berubat lah. Tetapi kalau dekat dalam wayang ke dekat movie semua tu, masalahnya yang bila menyahut tu dengan muka dengan bengis muka sangat bengis. Lepas tu dia buat gelak-gelak sikit macam seram lah. Contoh macam dia kata tak betul tajwid tu, dia baca lagi betul macam tu. Kadang-kadang itu hanya untuk nak test lah, dia nak menguji sajalah. Bila kita dah goyah sikit dah mula dah ruang untuk dia nak menakutkan kita lah. Padahal betul je, ada masalah pun. Ni macam luar daripada bidang kau, tapi aku nak try. Kalau tak tahu tak apa. Selain daripada, sebab kan jin ni kita tahu dengan apa 9 dia cakap 10 jangan percaya kan. So boleh jadi ada kemungkinan yang jin yang rasuk tu bukan Islam. Tapi dia boleh membaca balik Al-Quran tu sebab dia macam dia dengan tipu muslihat dia. Ataupun memang Al-Quran ini akan ataupun macam ni, jin yang bukan Islam ni memang akan panas kalau atau tersakiti bila baca Quran, jin bukan Islam. So mungkin yang dia ikut tu mungkin jin yang bukan Islam ikut ayat Quran tu balik. Sebab dia kan power dengan tipu muslihat dia. Untuk soalan tu saya tak boleh jawab secara tuntas. Tapi yang saya tahu yang dia tak boleh buat satu je, yang pastilah. Mungkin dia tak boleh buat juga yang baca Quran tadi, tapi yang pasti adalah dia tak boleh berupa dengan rupa Nabi. Itu je. Contoh kalau ada orang yang kata saya jumpa Nabi tadi, so kita boleh tanyalah dia rupa parahan Nabi macam mana, sama tak dengan hadis. Dia sebab tak mungkin jin boleh berupa dengan rupa Nabi Muhammad. Macam tu lah. Tapi untuk baca Quran tu Allahualam saya tak tahulah. So tak boleh jawab lah. Macam tu. Kalau Abu Muzuza sekarang ni pernah ada tak pengalaman meruqyahkan orang? Pernah ke? Saya kalau orang cakap kat saya ada masalah sekian-sekian yang melibatkan perkara gangguan lah, saya akan suruh dia untuk baca sendiri. Sebab meruqyah diri sendiri adalah amalan yang paling utama sekali. I see. Ya ke? Walaupun tajwid dia tak betul? Boleh, tak ada masalah pun. Jangan sampai tertukar huruf sudahlah. Sampai kalau disebut betul, maknanya kesalahan-kesalahan tu melibatkan tajwid yang detail sangat, tak apa, boleh saja. Bahkan saya suruh orang tu buat tu, itu lebih utama lagi. Sebab meruqyah diri sendiri dipuji dalam syarak. Tapi Muza tak pernah lah pergi datang meruqyahkan, cakap teman orang dulu pernah lah, orang lah. Tapi saya tak pernah buat sendirilah. So kalau kita ada masalah orang mengadu apa, saya akan suruh je dia baca ayat sikit-sikit. Dia aman sendiri. Alhamdulillah setakat ni okey. Ambil part tu, dia baca sendiri kan. Semua hidup saya tak pernah baca Quran. So kalau saya baca terjemah jadi tak? Dia punya dia tak pernah baca Iqra lah. Lahir-lahir kita tahu cari hidup dia macam mana kan. Okay, so yang pertama, adakah keberkesanan kalau baca terjemahan? Kita ambil kepada zahir lafaz Quran, iaitu Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab untuk kita berfikir. Dalam surah Yusuf, awal surah Yusuf Allah sebut macam tu. Jadi kita ambil daripada situ. Ulama pun cakap bahawa nak dapat pahala sebiji-sebiji patah huruf Quran kena baca dengan bahasa Arab. Okay. Sekarang ni dia tak tahu nak baca, macam mana solusi dia? Boleh, mudah je. Pasang MP3 Quran, cuba ikut sedaya kita. Faham. So itu adalah usaha kita, tak ada masalah. Aku pernah dengar ada cerita orang tu tak pernah diajarkan Quran, tapi sebabkan dia duk ulang Quran punya MP3 Spotify, lama-lama dia boleh baca. Tapi biasalah orang bukan membaca, dia boleh macam menghafal. Tapi kalau tengok Quran ada bentang, dia still bergagap lah nak baca. Dia cuma boleh
Dia tahu ayat ini start ni sebab dia ingat ayat ni ke minit ke berapa, cara sebutan dia macam mana. Dia boleh tunjuk lah. Dia kira macam orang main muzik lah. Chord tak tahu, tapi dia punya bunyi dah tahu. Bunyi dia faham. Betul juga. Sebelum daripada buku ni saya tulis buku pasal manual untuk pemula baca Quran. Ataupun dia nak dekat dengan Quran. Antara benda yang saya sebut kat situ, love language kita dengan Quran. Love language ni maksudnya macam mana? Contoh, kalau kita tak pandai, kalau kita selalu dengar, kita akan terikut benda tu. Betul. Sebagai contoh, iklan dekat radio, kita duk dengar selalu, dia duk dengar, dia selalu duk main kat telinga kita ni. Akhirnya kita sendiri sebut tanpa iklan tu main pun. Betul. So benda tu sama boleh apply dengan Quran juga. Kalau kita selalu dengar Quran, akan satu masa kita akan pandai sebut, tak tahu pun hukum tajuk tu apa. Dia akan pandai sebut sebab bunyi, cara sebutan. Betul. So antara benda yang kita nak terapkan masyarakat dengan Quran. Satu, selain daripada baca, selain daripada belajar, dengan Quran. So itu membantu sebenarnya, sangat-sangat membantu. Berbalik kepada tadi hadis yang Muzuza baca tadi tentang tadi tu kan, yang Nabi bertanya kemudian jin menyahut kan dan menjawab. Dalam hadis tersebut, adakah menggambarkan bagaimana emosi dan riak wajah sahabat Nabi? Macam diorang takut ke, ataupun tak ada, macam tak ada reaction pun, just diorang raikan bunyi sautan tu. Yang disebut dalam hadis berkenaan dengan ketika tu sahabat-sahabat Nabi diam, dan probably kalau kita nampak daripada zahir hadis tu, Nabi yang mendengar. Nabi seorang je dengar. Nabi saja mendengar. Bukan orang lain lah. Zahir kepada hadis tu Nabi yang sampaikan kepada sahabat-sahabat. Adakah itu yang membenarkan dan membuktikan ada orang yang dibuka hijabnya untuk mendengar dan melihat? Kita nak kata macam tu pun tak boleh secara kita kata apa, secara tepat. Sebabnya itu Nabi. Betul. Jadi itu bukan dalil bahawa semua orang ataupun orang ni dia boleh dengar, mesti dia tak semestinya juga. Kalau ada, benda tu boleh terjadi dan boleh jadi dia bercakap benar, tengok kepada orang tu punya karakteristik. Kalau orang tu biasa cakap betul je, tak pernah bohong, maka kita punya percentage nak percaya kat dia tu tinggi lah. Tapi kalau dia pun pakai tengkorak dekat ni, lepas tu tiba-tiba tak pernah solat kan, tiba-tiba cakap jin cakap kat aku, cakap macam ni, tu boleh macam kau ni. Tu boleh boleh diragui lah. Betul. Maksudnya bila kita bersembang dengan Muzuza ni, nampak clear sebenarnya yang rawatan syifa ataupun ruqyah yang paling baik bukanlah dengan membagi ustaz pun. Diri kita buat sendiri, kita membaca Quran sendiri. Ya, kalau lebih prefernya macam tu. Sebab yang pertamanya ada kelebihan dia dari segi sudut bacaan kita sendiri. Yang kedua, orang tu kalau dia bila dah baca, dia akan ada kesan kat diri dia, aku patutnya kena amal selalu ni sebab Quran pun banyak aku tak tahu ni. So dia akan belajar. Bila lifestyle itu yang akan ubah hidup dia. Itu pun ada kesan juga kan. Itu bagus juga sebenarnya. Maksudnya lifestyle tu akan membantu kita dari sudut macam mana pelindungan diri. Diri. Betul. Contoh macam bila kita baca, ustaz pun cakap, awak kena baca lagi Quran dalam rumah awak. Selalu lazim baca. Bukan ayat yang saya suruh baca je, baca je mana-mana ayat. Dia pun kata fikir, nak belajar lagi. Betul. Maka lifestyle tu akan ubah hidup dia. Satu demi satu. Sebab kadang-kadang ada orang kata macam bila kita banyak amalan, kita makin banyak tahu, kita akan diuji. Salah satu ujian ni adalah contohnya gangguan jin. Tu yang menyebabkan kita jadi takut dan sebagainya. So ada orang yang macam dia tak nak beramal. Mungkin itu saya rasa itu stigma lah stigma ataupun skeptikal sedikit lah. Kalau aku beramal mesti kena kacau. Baik aku tak amal. Kalau pakai serban je mesti mesti kena punya. Mesti kena panggil ke depan. Aku introvert. Untuk kita kata macam tu, yang pertama kena datangkan statistik lah, berapa ramai yang macam tu. Kan, berapa ramai ulama' besar yang betul real ulama' yang memang kita tahu iktiraf ilmu dia, yang mana kena kacau je hidup dia. Yelah, betul lah tu. Ke hanya cakap-cakap orang saja. Kalau proven kena tengok berapa ramai. Yelah. Daripada percentage tu. Yelah, takkan ulama' yang tinggi ilmu dia tu tak kena kacau kan. Kita tak kata bahawa tak kena kacau langsung, tapi tak adalah kita kata asal belajar agama tinggi je confirm kena kacau. Tak macam tu. Tak macam tu. Sejauh mana dalam hadis kan, ada kisah-kisah yang lain yang tentang jin ni, yang mungkin ada hadis sahih ataupun yang dikongsi. Sebab kita jarang bila orang cerita tentang jin ni, jarang kita didengarkan dengan kisah Nabi, macam mana Nabi berinteraksi dengan jin dan sebagainya. Satu benda yang menarik pasal jin ni, dia banyak berkait dengan adab hidup.
lifestyle. Oh, I see. Kenapa Sebagai contoh, kita azan, tengah azan. Nabi sebut tengah azan jin berlari-lari bertempiaran. Nabi sebut tentang jin punya perlakuan apabila melibatkan interaction lifestyle harian kita. Contoh makan dengan tangan kiri, kan, keberkatan hilang macam mana. Lepas tu menguap tak tutup mulut, jin masuk. Benda-benda macam tu. Benda melibatkan kehidupan kita seharian yang Nabi suruh seolah-olah message Nabinya, jaga kamu punya adat hidup tu. Nanti hidup kamu akan terjaga daripada jin. Tapi literally maksudnya bila Nabi bercakap macam tu, maksudnya betul lah tu. Yalah. Betul lah kan. Masuk rumah bagi salam. Contoh. Ada benda ini pun terkait juga satu. Pesan-pesan orang tua dulu, ada benda yang memang betul. Memang betul berdasarkan agama, tapi adalah yang ditakut tambah. Contoh benda-benda yang pelik-pelik, jangan sidai baju di tengah malam, Kaki naik ke atas benda kau. Jangan duduk bawah. Bagi Itu mak semua mati. kadang-kadang adalah tambahan lah. Tapi kan. kalau keluar maghrib kena sorok bla-bla semua tu. Sebab apa? Sebab bila azan maghrib pertukaran antara siang dan juga malam tu, bila azan je syaitan akan bertepian lari. So boleh jadi diganggu ketika tu. Faham. Jadi benda-benda begitu Nabi ajar tu berkaitan dengan lifestyle. Jaga adab kita, jangan balik lambat sangat, jangan buat macam ni, jangan macam ni. Jaga kebersihan, sebab syaitan suka tempat kotor dan sebagainya. Benda macam tu. Sebelum tidur mandi, bersihkan dulu. Ambil wuduk kan. Ambil wuduk, Nabi ajar ambil wuduk sebelum tidur. Sebab nak jaga tu badan kita daripada dan diganggu dalam tidur. Benda-benda macam gitu. Lifestyle. Nabi tak ada kata jin ni sekian-sekian je. Jarang. Tak ada. Jarang. Subtle je cakap kan. Jarang. Nabi bagi tahu tentang kehidupan je. Sebab tu orang yang baiki lifestyle dia, insya-Allah terjaga lah. InsyaAllah. Maksudnya untuk membantu diri kita daripada terhindar daripada jin, kita juga kena menjaga lifestyle, jaga adab, kebersihan, adab Islam ajar tu. Sebab tu kita dengar kan contoh asrama ke apa kan, kalau contoh kena kacau apa, bersihkan dulu. kebanyakan perkara melibatkan tentang kebersihan. Contoh macam kita tak sebut Yalah. cuma pet perempuan kadang-kadang kan, benda-benda macam tu. Lepas tu ada yang buat minta jauh lah, buat dosa dalam asrama kan. Benda gitu. Bila mana tak ada benda tu, insya-Allah terjaga. Lifestyle tu kena jaga, penting. Tapi kena ingat juga Allah itu, aku kata, dia maha berkuasa. Kalau Ya, dia betul. kalau kau jaga pun dan dia berkehendak untuk kau kena. Ya, betul. Tapi taklah mengatakan yang tidak menjaga itu menjemput. Kalau Allah kata nak jadi juga. Dia macam contoh sihir kan. Kita kata orang yang paling hebat sekali dalam dunia ni siapa? Nabi lah. Tapi Nabi kena sihir. Tapi kena sihir. So apa nak bagi tahu tu? Maknanya Tuhan nak bagi tahu bahawa dia tak terikat dengan tindakan kita, tapi dia akan bagi atas apa yang dia janji. Contoh, Tuhan cakap macam ni akan terjaga. Nabi cakap macam ni akan terjaga. Okay? Kita cuba buat sebaik mungkin. Tapi adakah confirm macam tu? Itu atas kehendak Tuhan lah. Dia berkehendak. Dia, isu penting kat sini kita usaha. Itu je. Dia nak bagi ketak tu, itu kehendak Allah lah. Betul. Sekarang ni rasanya macam ada satu, bukan sekarang ni, kita selalu didedahkan macam jangan terlalu tunjukkan kita happy dekat social media, jangan tunjukkan family. Ain. Sebab penyakit ain. So sejauh mana kebenarannya dalam yang berlandaskan Quran dan Sunnah? Itu jelas sebab hadis Nabi sebut al-ainul haqqun, iaitu penyakit ain ni memang benar, Nabi kata. Okey, memang benar, memang jelas. Okey, so cuma satu perkaranya kita ada kena beza beberapa perkara. Yang pertamanya, boleh tak tunjuk kepada orang lifestyle ataupun kita punya personal life dekat social media ke apa kan? Boleh tak? Okey, dia ada satu sudut. Kalau kita baca surah Ad-Duha kan, akhir surah Ad-Duha tu dia suruh ceritakan benda yang Tuhan bagi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakanlah. So macam mana pula ni? Kan macam kontradik kan? Nikmat Tuhan dia suruh cerita, tapi dalam masa sama kena jaga pula. Jadi ceritanya adalah kena pandai pilih tempat. Okey. Pandai pilih tempat. Tak semua benda kita kena sebar kan? Tak semua benda yang mana tak boleh langsung kita nak share. Tak semua benda. Jadi sebab tu kalau ikut pesanan ulama, share lah benda-benda yang kita sekadarnya dengan orang yang kita percayai. Plus engkau nak share engkau nak share sesuatu nikmat, ialah engkau nak beritahu yang macam mana engkau nak beritahu yang alhamdulillah aku dapat anak juga akhirnya. Tapi persepsi orang sebenarnya
Faham persepsi orang yang kata ni nak menunjuk ni kau dapat anak. Ya, betul. Bukan dia kata aku dapat anak, kau tak dapat anak. Sebab itulah satu benda juga tu. Maknanya kita kena tunjuk tu kepada orang yang kita yakin dia tak akan buat macam tu. Okey. Maksudnya sebabnya kita sekarang orang kita buat benda, contoh saya suka air oren. Dia akan kata habis tu nak kata air tembikai tak sedap tu. Sebab pandangan negatif. Jadi kita tak boleh nak halang pandangan negatif. Yang kita boleh kawal adalah cara kita salurkan kegembiraan kita tu. So orang yang macam ada nak suka tembikai tu, kita block ataupun aku tak nak tunjuk nanti kau rasa tembikai kau best. Aku jangan nak beritahu macam aku suka air oren. Contoh ni benda yang common lah. Benda-benda kat social media saya dah banyak kena kecam semua. Kita hanya tunjuk kita suka ni, tak bererti kita benci ni. Betul. Kan? Tapi orang nampak macam tu kan. Sebab fikiran dia. Tapi kita tak boleh nak kawal benda tu. Kita boleh kawal cara kita alurkan benda tu kepada mana. Ya, okey. Aku dulu pernah tengok satu live TikTok ni. Ni tengok live lah. Kau kata tengok TikTok Tengok live TikTok, tengok. Tak, kau kuat tengok TikTok. Kuat lah. TikTok adalah satu platform yang boleh buat duit kot. Yang bisnes semua, bisnes wise semua kat situ. Tapi aku tengok TikTok. Tapi aku tak pandang benda ni tinggi lah. Tak ambil benda ni berat lah. Dia cuma mungkin sebab Muzara kat sini, so tanya je lah. Ingat lagi ada seorang tu influencer ni, dia buat live. Satu kali dia pernah cakap saya dekat IG story ni, dia cakap sendiri kat IG story. Dia kata saya kat IG story ni saya malas lah nak upload. Tapi saya tengok orang upload dekat gambar dekat IG story ni kan, gambar tengah makan, gambar makanan. Tahu tak? Dia cakap ni literally mulut dia cakap. Tahu tak, bila korang tak angkat gambar makanan tu, orang tengok, orang rasa teringin, korang dosa tau. Wow. Serius. Literally. Lepas aku cakap apa hal, serius lah. Tak, dia macam bukan dosa, dia macam kau menyebabkan orang tu rasa teringin. Dasarnya kau tak bantu pun, tak nak bantu dia pun. Kau macam mengejek dia lah. Dia macam literally benda tu boleh buat kau dosa tau. Macam takkan sampai tahap tu restriction dia. Dia yang pertama, kita kena faham, masyarakat kena faham, untuk kita kata satu hukum, haram tu satu hukum, berdosa tu satu implikasi daripada hukum, iaitu haram. Haram menyebabkan ada dosa. Okay, sebelum kita nak sebut tu, kena ada dalil dulu. Daripada mana datang benda ni? Daripada mana awak sebut kalau kita tunjuk gambar makanan, orang teringin, orang yang tunjuk tu berdosa? Ada tak kisah sebuah hadis yang bila zaman Nabi yang bila sahabat tunjuk sesuatu nikmat, apa reaksi dalam hadis tu? Okay, di sana ada satu cara adab lah yang disebutkan oleh para ulama, yang mana kalau kita dapat kita nampak orang tu dapat nikmat, doakan dia kebaikan dan doakan supaya kita pun dapat benda yang sama. Itu cara betul dia. Okay. So sepatutnya macam tu. So kalau contoh macam kita nampak nikmat, kalau kita rasa tak boleh nak go, kita akan ada comparison dengan diri kita, kita akan rasa macam ni, hindarkan. Dan orang yang tunjuk tu pula kena tahulah batas-batas dia. Tak semua benda yang mana kena tunjuk. Kena pandai baca situasi lah. Sebab kadang-kadang contoh, memang ada pun orang yang tunjuk tu yang kadang-kadang berlebihan. Memang ada dia lah. memang niat nak menunjuk mungkin. Kita tak boleh baca hati, tapi yelah, faham lah. Faham situasi. Kalau orang tu dapat kereta baru, ucap tahniah, insyaAllah aku pun nanti dia dapat. Contoh macam orang yang kalau pernah tengok lah, contoh macam dapat cincin kan daripada kahwin ke apa kan, semua benda gambar tu ada cincin kan. So faham lah. Yalah, betul. Boleh baca situasi. Okay, so last question ke dah? Dah habis dah. Okay. So terima kasih kepada Muza disebabkan pasal sharing tadi. Minta maaf sebab paksa cut short sebab baterinya tak banyak. Baterinya yang sudah habis. So terima kasih. Tapi pun kita pun panjang sembang ni. Alhamdulillah 53 minit juga. Nak masuk sejam dah. Ada banyak, rasanya boleh buat berapa. Banyak tu sebenarnya tu. Benda-benda yang orang cakap perbincangan dalam masyarakat. Betul. So terima kasih. Terima kasih sebab sudi datang ke Bangi. Saya dah balik dah Terengganu hari tu. Lepas tu dia datang balik sini untuk shoot episod kedua. Baju sama. Kebetulan. So terima kasih Muza sebab datang. InsyaAllah kalau ada peluang lagi kita boleh panggil lagi. InsyaAllah banyak lagi boleh. benda yang kita boleh kongsi. Sebab Muza pun selalu ke KL ada urusan. So kebetulan ni dah lock dengan book dia awal lagi ni. Alhamdulillah boleh datang. So terima kasih sekali lagi sebab datang. Sama-sama. Dan kepada anda semua di luar sana, jangan lupa tekan subscribe. InsyaAllah kami nak dapat 10,000 before 2030.
2024 kita melabuhkan InsyaAllah. tahun ni. Okay. InsyaAllah. So, terima kasih for listening. Bye-bye. Assalamualaikum. We will see you guys in the next episode. Stay safe.